Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Alhamdulillah, cerita ataupun catatan pengalaman lawatan ana Abu Anas ke negara Oman, ke Muscat, iaitulah pada 20 hingga 23 hari bulan Februari 2014. Jadi alhamdulillah, negara Oman negara yang sangat bersih, dan dia banyak duduk di bukit-bukit, di celah-celah bukit. Negara Oman ni bukit, dan terdapat banyak kota-kota lama. Dia panggil Al-Husun atau Al-Qila' Al-Qadimah di negara Oman, dalam negara Oman itu sendiri. Dan negaranya luas. Negara Oman ni satu negara yang luas. Ibu negara dia di Muscat. Dia bersempadan dengan Arab Saudi dan juga bersempadan dengan Yaman. Di mana sempadan dengan Yaman itu terdapat, sebagaimana dalam buku dia ni, dalam buku ni Zifar. Zifar ni katanya tempat nabi-nabi di zaman dulu bersempadan dengan negara Yaman. Biasalah kubu-kubu nabi ni kalau diperbesarkanlah gambar-gambar dia tu, bagaimana dalam cerita kita ni banyaklah cerita, katanya ada kubu Nabi Hud dan sebagainya yang mungkin menjadi tempat lawatan pelancongan. Allahul musta'an. Jadi ana pergi ke Oman ini di atas jemputan sahabat-sahabat di sana. Dia panggil MIM, Majlis Ilmu Muscat, bersama dengan sahabat-sahabat di bawah jemputan saudara Fawaz, Syafi'i, Hasni, Fadil, Adi Putra, dan juga sahabat lama daripada Malaysia ini, daripada Kelantan ini, iaitulah saudara Malik, dan menjadi pengiring setia iaitulah Adi Putra dan saudara Azmi. Apa yang anda nak cerita kepada dalam pengalaman ini, iaitulah tentang yang pertama sekali, kita tahu negara Oman ini, tetapi kita tidak tahu dari sudut pegangan dia. Maka timbullah soalan-soalan daripada sahabat-sahabat di sana dan juga orang-orang yang pergi ke Oman ini, kerana Oman ini salah satu daripada negara yang berpegang dengan satu mazhab, nama dia mazhab Ibadiyah, mazhab Al-Ibadiyah. Mungkin para jemaah pun tak pernah dengar lagi cerita ni. Jadi bagaimana kita nak kenal Ibadi ni? Saya ambil dalam buku ini, Mawsu'ah Al-Mawsu'atul Maysarah fi Adyan wal Mazahib wal Ahzabil Mu'asirah, yang dikeluarkan oleh Wami. Dalam jilid yang pertama, muka surat 58 ini, perkara yang keempat, iaitulah Al-Ibadiyah. Ibadiyah ni salah satu daripada firqah, kumpulan Khawarij. Nisbah kepada pengasasnya Abdullah bin Ibad At-Tamimi. Tapi pengikut Ibadi tak mengaku mereka itu Khawarij, dan menafikan nisbah Khawarij ini kepada mereka. Yang pentingnya, dia punya muassis awal dia ni, Abdullah bin Ibad At-Tamimi ni, nisbah kepada Ibad, satu qaryah yang terletak di Yamamah. Abdullah ini sempat dengan Muawiyah dan meninggal di akhir pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Itu kalau maknanya Ibadi ini satu mazhab, satu firqah, kumpulan yang lahir awal lagi, mana di kurun yang pertama lagi timbulnya Ibadi ini. Apakah pegangan mereka sebagaimana dalam kitab ini? Yang zahir daripada kitab-kitab mereka, kitab-kitab rujukan Ibadi ini, di antara pegangan mereka ta'tilus sifatil ilahiyah. Mereka menafikan ataupun ta'til, dipanggil ta'til ini, tidak menerima sifat-sifat ilahi, sifat-sifat Tuhan itu secara zahirnya, dan mereka ini bertemu secara umumnya dengan Mu'tazilah di dalam ta'wil as-sifat. Itu satu. Di antara pegangan mereka, yungkiruna ru'yat Allah fil akhirah.
mereka mengingkari kita boleh tengok Allah di akhirat, sebagaimana pegangan Mu'tazilah mengingkari perkara tersebut, dan mentakwilkan beberapa masalah di akhirat dengan takwil majazi, maknanya orang panggil secara cakap pinjam saja, seperti mizan, neraca timbangan, dan as-sirat. Yang ketiga, perbuatan manusia ini makhluk daripada Allah Azza wa Jalla, tetapi usahanya daripada manusia. Khalqum min Allah. Jadi af'alul insan khalqum min Allah. Satu kejadian Allah Ta'ala, tapi dianya dibuat oleh manusia. Jadi di sini duduk di antara Qadariyah dengan Jabriyah. Yang seterusnya, mereka juga mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Ini sama dengan pokok Khawarij, wafaqul Khawarij. Kata Imam Abul Hasan Ash'ari rahimahullah, wal khawariju jami'an yaquluna bi khalqil Quran. Khawarij seluruhnya mengatakan Quran itu makhluk. Sebagaimana yang berlaku fitnah ini kepada Imam Ahmad, kan, dalam isu khalqul Quran itu, cerita yang masyhur, mungkin kita cerita lain tempat. Yang seterusnya, di antara fahaman mereka, murtakibul kabirah, orang yang melakukan dosa besar di sisi ibadi ini, kafir kufru ni'matin. Kafir bukan keluar daripada agama, dipanggil kufur nikmat ataupun kufru nifaq. Kafir sebagai munafik. Maka kepada pandangan mereka, manusia ini terbagi pada 3 golongan. Yang pertama, mukmin, orang yang beriman, betul-betul beriman, awfiya bi imanihin. Yang kedua, musyrikun, orang kafir yang memang jelas kafirnya. Yang ketiga, ini golongan yang ketiga ini, a'lanu kalimat tauhid. Mereka mengiklankan tauhid, berikrar dengan Islam, tetapi mereka tidak berpegang dengan Islam dalam perangai dan ibadat. Maka golongan ini laisu musyrikin, mereka bukan orang kafir sebab mereka ada ikrar dengan tauhid. Bukan juga seorang beriman kerana mereka tidak beriltizam dengan rukun iman itu. Maka mereka itu bersama orang muslimin dalam hukum dunia, tetapi bersama dengan orang kafir dalam hukum akhirat. Ini dipanggil orang yang dosa besar. Ini dia kira duduk tidak mendapat keampunan. Bagi mereka, orang yang melakukan dosa besar, la yumkinu fi hali ma'asiyati wa isra' alaiha an yadkhul jannah. Jadi tak mungkin orang yang berlaku dosa besar itu, tak mungkin kalau dia mati dalam keadaan maksiat itu masuk syurga kalau tidak bertaubat. Fa inna Allah la yaghfirul kaba'ir. Bagi dianya, Allah Ta'ala tidak ampunkan dosa besar kalau sekiranya mereka tidak bertaubat. Perbezaannya di antara ahli sunnah. Ahli sunnah ini dosa besar itu tahta masyiatillah. Yang tidak diampunkan hanya syirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang seterusnya, yunkiruna syafa'ah li usatil muwahhidin. Mereka mengingkari syafaat bagi orang-orang yang menderhaka di kalangan orang-orang ahli tauhid. Menafikan syarak Quraisy dalam bab imamah, itu pun ramai lagi orang lain pun nafi. Dan mereka juga tahajjum. Sebahagian daripada mereka menyerang Sayyidina Amir Mu'minin Uthman, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Uthman dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin Al-As. Al-imamah bil wasiyah batil dalam mazhab. Itu di antara pegangan-pegangan mereka ibadi dalam perkara ini. Yang besarnya kita nampak menafikan orang yang dosa besar itu tak boleh masuk syurga kalau tidak bertaubat. Al-Quran itu makhluk dan tak boleh tengok Allah Ta'ala di akhirat. Baiklah, kesimpulannya, juzul fikriyah, ibadiyu ni berpegang dengan Quran dan sunnah. Itu ingat, war-ra'i wal ijma' berpegang. Tapi sunnah dia nya Musnad Ar-Rabi' bin Habib. Ada sikit, ada kitab dia lain. Dan mereka juga terkesan dengan mazhab Ahlul-Zahir, mengikut mazhab Zahiri. Kerana mereka berpegang dengan nas-nas hadis itu, Quran itu secara literal, secara zahir, sebagaimana tafsir Ahlul Zahir. Mereka juga terkesan dengan Mu'tazilah dalam bab mengatakan Quran itu makhluk. Dan dalam bab fiqh, pandangan-pandangan mereka ada campur di antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan mazhab Hanbali, mana ada persamaan dalam perkara ini.
Di antara kitab yang masyhurnya kitab An-Nail wa Shifa'il Alil, ditulis oleh Ibnu Yusuf, Syekh Muhammad bin Yusuf Itfayish, yang mati pada tahun 1332. Ini di antara kitab yang masyhur sebagai rujukan. Dan tersebarnya mazhab Ibadi ini secara resminya di negara Oman, dan ada juga di Syamal Afrika sebahagian daripadanya. Yang pentingnya itulah kefahaman kita, maklumat kita tentang mazhab Ibadi. Para penonton sekalian, muslimin dan muslimat, apa yang saya lihat sepanjang musafir saya berada bersama dengan di negara mereka, iaitulah yang ketaranya dalam bab fiqh, dalam bab salat. Dalam bab salat, masjid-masjid mereka amir, masjid-masjid dia cantik, comel-comel belaka masjid. Dalam masjid ni zakharif, maknanya orang panggil perhiasan ni. Memang cantik lah, masjid berhias. Masjid berhias. Kalau nak tengok masjid ni, kita tengoklah Masjid Putra di Putrajaya tu, lebih kurang macam tu, cantik. Dan azan macam biasa, cuma iqamat. Qamat dia berbeza. Qamat dia qamat 2 kali. Macam kita, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dia tak 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu nak jawab azan pun, bila asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tak kata dah, dia selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Itu perbezaan. Selepas daripada ini, mereka akan bila nak mendirikan salatul jamaah ataupun salat mana-mana pun, selepas iqamat dia akan berdiri lama sekejap. Iaitulah dia baca doa iftitah dulu. Tengok doa iftitah dia, wajah tu wallazi tu, dan dia baca doa, itu niat dia panjang, usalli lillahi ta'ala. Jadi panjanglah doa dia, tengok dalam buku dia ada. Kemudian dia baca doa iftitah sebelum takbir. Kemudian dia takbir. Bila takbir, tangan dia keras, dia tak akan angkat. Macam kita ni angkat takbir. Mereka Ibadi senyap gini. Janganlah, bukan Ibadi saja macam ni, jangan mudah bertukar. Syiah pun tak angkat juga, mazhab Maliki pun tak duduk gini juga. Cuma dia ni tak angkat terus, langsung tak angkat. Takbir, Allahu Akbar, Bismillah dia baca kuat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tak ada amin. Amin tak boleh baca. Sebab bagi dia amin itu cakap manusia, telah dimansuhkan daripada Nabi, maka tak boleh baca. Kalau baca, batal salat. Jadi dia tak baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, senyap. Lepas tu dia baca surah macam biasalah. Dan bagi dia yang ketaranya, angkat tangan tak boleh, kerana banyak dalil-dalil yang dibawa dalam kitab mereka yang sempat anda tengok. Kalau nak tengok dalam internet pun ada. Dia kata dalil angkat tangan tu tidak kuat, dan waladdallin sani pun tak boleh baca, amin sani tak boleh baca. Kemudian dia teruslah salat macam biasa. Selepas daripada salat, biasanya imam astagfirullah sekejap, dia akan pusing ke belakang, dia bagi salam, Assalamualaikum. Kemudian dia selawat ke Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Dia baca sampai ke akhirnya. Kemudian dia berdoa sekejap, pendek je doa dia. Lepas tu pergilah. Kalau lepas salat subuh, ada persamaan dengan sebahagian masjid kita ni, dia panggil salam kereta api. Lepas dia berdoa, dia akan bangun, berjalan salam sini. Itu waktu subuh. Adapun waktu lain, bagi dia boleh jamak salat, boleh jamak salat. Kerana itulah mula-mula anak masuk masjid, anak terkejut tengok ada dekat tepi masjid ni ada tulisan Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, ada tulisan. Jadi anak kata, apa disebab tulisan ini? Rupanya bagi mereka tak boleh berbeza niat. Jadi biasanya lepas dia solat berjamaah depan, solat zuhur, mereka akan ke belakang untuk jamak solat asar. Jadi bagi dia ni, musafir yang pendek ni, berapa belas kilometer dah boleh jamak. Jadi bila orang nak jamak, maka dia kena ambil dia punya tulisan ini, solat asar, letak sini, asar. Sebab apa? Kalau orang masuk nak solat zuhur, dia tak boleh ikut orang solat asar. Bagi dia berbeza niat itu tak sah. Jadi barulah bila kita tanya apa sebab tulisan ni zuhur, asar, maghrib, isya, rupanya dia akan letak di sini untuk nak menyatakan kami sedang solat asar. Kalau nak solat zuhur, kamu solat asing, jangan solat dengan kita. Baiklah, itu beberapa, banyak panjang lagi lah, kita bukan nak syarah fiqh Ibadi di sini. Yang anak nak katanya satu lagi,
Iaitulah tentang toleransi yang diajar kepada masyarakat dia dalam bab perbezaan khilaf ini. Jadi kalau kita masuk dalam masjid ibadi, ana tak bincang tentang sah tak sah ini, tuan-tuan boleh tengok dalam fatwa lain kerana panjang perbahasannya. Apabila ada fatwa yang mengatakan tidak sah salat di belakang ibadi, menimbulkan satu darjah yang hebat dalam dunia ini, maka mereka telah buat perundingan yang panjang, buat muktamar di Oman, di Muscat tentang masalah ini. Ceritanya panjang. Yang nak sebut di sini ialah pengalaman kita berada di masjid mereka. Jadi dia ajar toleransi. Jadi dalam satu sah tu macam-macam. Ada orang yang Allahu Akbar angkat tangan, ada yang tak angkat tangan. Itu orang dia, orang luar, orang India, orang mana-mana semua angkat tangan, dan tidak menjadi masalah. Pernah satu tempat anak jadi imam, kita 3 orang saja, kita musafir jadi imam, mari orang dia ikut kita belakang. Jadi walaupun dia ramai, tapi dia ikut. Dia tahu dah ni muka Malaysia, muka Jawa ni bukan ibadi, Sunni, ya, Syafi'i lagi. Maka tapi dia ikut. Bila anda tanya kawan-kawan macam mana dengan ini, dia kata mereka mengajar dari sudut toleransi ini sangat kuat. Khasnya mungkin selepas muktamar yang disebut tadi, supaya tidak timbul perbalahan di antara orang yang datang ke Oman ini dari sudut perbezaan mazhab. Tapi alhamdulillah, sahabat-sahabat kita di sana beritahu ada masjid-masjid yang imamnya Sunni. Itu lebih selamatlah bagi kawan-kawan kita yang duduk di Oman, di negara ibadi ini. Pergi cari masjid yang imamnya dipastikan Sunni, itu baik, kerana keluar daripada khilaf pandangan ulama yang berbeza tentang masalah ini. Kerana kita tengok dalam masalah akidah tadi ada perkara-perkara yang agak berat dalam perkara tersebut. Jadi itulah pengalaman saya. Dan di negara Oman ni banyak bukit bukau, banyak kota-kota, banyak kubu-kubu yang dibuat. Itu sajalah akhirnya saya mengatakan, Ana mengatakan terima kasihlah kepada sahabat-sahabat di Oman yang telah menjemput dan telah bawa saya berjalan. Pada pagi Jumaat itu kami telah pergi ke satu tempat nama dia Nizwa. Nizwa ni dia panggil pasar pagi, pasar minggu, tempat lelong. Macam di Mekah jugalah, di Saudi pun ada juga. Di Nizwa ni tempat lelong barang, lelong lembu, lelong kambing, semua kali. Dia ada tempat duduknya. Kita duduk atas pentah dia macam stadium. Kemudian dibawa kambing masuk. Berapa nak harga? Habis kambing, masuk lembu pula. Habis lembu, masuk unta pula. Jadi orang duk tengok sini, pelancong-pelancong ramai pelik tengok ni. Cuma bagi dia je, kalau nak jual kambing ada anak, mesti jual serentak, saling dengan ibu-ibu. Zalim pisah anak ni tak boleh. Dan alhamdulillah, itulah pengalaman kita. Cantiklah kalau siapa nak pergi ziarah Oman, cantik, menarik jugalah. Tempat-tempat sejarah dia tu banyak, tempat-tempat pelancongan pun banyak. Kalau yang masyhurnya, kalau pergi di Nizwa tu, dia panggil kuih dia tu, kuih dia panggil halawa Oman. Sedap ya, macam bubuk Asyura tempat kita. Ada macam dodol. Satu lagi kalau di Aman tu dia panggil matraf. Matraf ni macam kita bazar lah, tempat orang beli barang-barang souvenir dan sebagainya. Wallahu taala alam. Jadi itu sajalah. Cantiklah dari sudut toleransi, kaum tidak berlaku perbalahan. Cuma perbezaan ini perlu kita ajarlah kepada masyarakat kan? Sebab kalau mereka boleh jamak sentiasa, bagi kitanya, kita memilih nak jamak ni ada 2 marhalah dan ada tempoh tertentu yang boleh kita jamak, bukan boleh jamak sebarangan begitu saja. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.